yang memilih kita lagi untuk sama-sama menghadirkan diri di dalam majlis ilmu. InsyaAllah pada petang ni, pada tengah hari ni, kuliah kita di EPF KWSP MITC Melaka. Jadi insyaAllah kepada sahabat yang mengikuti kuliah pada saat ini, mudah-mudahan antum semua rahimakumullah senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita perbetulkan niat kita dan tujuan kita di dalam Allahumma shalli ala Muhammad di dalam urusan kita menuntut ilmu ni. Jadi sama-sama kita perbaiki niat kita, perbetulkan niat kita insya-Allah. Moga dibukakan segala pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat kita jadikan ilmu ini sebagai panduan dan pedoman untuk memperbaiki amalan kita insya-Allah. Di sambungan kitab Muniyatul Musalli, yang ada kitab boleh tengok, muka surat 15. Yang ada kitab boleh tengok muka surat 15. Yang dah biasa ikut kelas, kitab Muniyatul Musalli muka surat 15 edisi Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lagi firman Allah ta'ala. Kita undur sikit lah. Undur sikit pada firman Allah yang sebelum tu. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, kembali kamu wahai sekalian mukminin, kembali kamu hai segala mukminin. yakni Allah menyeru kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang telah melampaui batasan-batasan agama. Jadi kita muslimin, tidak mustahil kita akan melakukan kesilapan, tidak mustahil kita melakukan kemaksiatan, sama ada maksiat yang bangsa zahir ataupun maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Maka Allah Ta'ala menyeru, Allah Ta'ala memerintah kepada kita, munibina ilaihi, kembali kamu segala mukminin, wahai sekalian mukminin, wahai sekalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kamu kepada Allah Ta'ala, dan takut akan Dia, akan Allah. Ini kembali kamu ni isyarat kepada taubat, isyarat kepada bertaubat. Allah Ta'ala menyeru, wahai sekalian mukminin, wahai orang yang beriman. Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala panggil, wahai sekalian orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, mari kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, patah balik kepada Allah. Taubat tu mana? Patah balik, pulang balik. Setelah kita mengikuti jalan yang sesat, setelah kita mengikut jalan yang salah, maka kembali, kata Allah Ta'ala, patah balik. Sementara ada masa, sementara ada waktu, sementara diberi hidup oleh Allah, sementara diberi umur oleh Allah, sementara diberi sihat oleh Allah, kembali kamu kepada Allah Ta'ala. Dan takwa itu, dan takut akan Dia, akan Allah, takut akan Allah. Hendaklah kamu, hendaklah kita takut kepada Allah, hendaklah kita gerun kepada Allah, hendaklah kita gerun, risau, bimbang dengan ancaman-ancaman azab siksaan yang telah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala
kepada kita hamba-hamba yang banyak melakukan dosa serta maksiat tetapi tidak mahu kembali kepada Allah. Maka kita sebagai pendosa, kita ni pendosa, kita ni banyak dosa, banyak maksiat, hendaklah kita takut kepada Allah. Apabila ada perasaan takut di dalam diri kita terhadap Allah, takut dengan ancaman-ancaman azab, siksaan yang Allah janjikan ke atas mereka-mereka yang menderhakai Allah, inilah yang akan menarik diri seseorang itu kepada kembali kepada Allah. Takut kepada Allah itu perlu. Orang yang takut kepada Allah, orang yang ada takwa di dalam hatinya kepada Allah, sudah tentu dia akan kembali, dia akan bertaubat, kerana dia yakin dengan janjian azab yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang akan sanggup menanggung azab siksaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi sebagai manusia yang lemah, yang dhaif, kita ni lemah, kita ni dhaif, kita ni tak kuat. Hari ini kita boleh bergerak pun harap pertolongan Allah. Hari ini kita boleh melihat pun harap pertolongan Allah. Hari ini kita boleh bercakap pun harap pertolongan Allah. Hari ini kita boleh datang ke pejabat kita, datang ke kedai kita pun dengan mengharapkan pertolongan Allah. Kita lemah, panas tak tahan, sejuk sangat pun tak tahan, lapar pun tak tahan. Maknanya kita lemah. Takkan kita nak nafikan lagi? Takkan kita nak nafikan lagi yang kita ni lemah? Kecuali orang yang sombong, kecuali orang yang dalam hatinya ada takabur, sombong, mengikutkan kehendak hawa nafsu, yang sombong mengaku hebat, walhal hakikat diri kita ni lemah. Itu tak kuasa, sahabat. Kita tak kuasa. Hari-hari kita duk menumpang pertolongan Allah. Setiap saat kita bergantung rahmat Allah, supaya Allah tolong kita, supaya boleh kita menguruskan kehidupan kita, rumah tangga kita, urusan pekerjaan kita setiap hari bergantung dengan Allah. Itulah dalil kita ni lemah. Kita takkan sanggup nak menempuhi azab siksaan yang dijanjikan oleh Allah. Maka wajiblah kita kembali kepada Allah, bertaubat siapa pun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan maha pengampun lagi maha kasih sayang. Jadi Allah sentiasa nak memberikan keampunannya kepada mana-mana hamba yang sudi mengaku bersalah, menghinakan dirinya di hadapan Allah dan memohon keampunan. Allah Ta'ala maha menerima taubat. Jangan berputus harap dengan Allah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Alangkah ruginya kalau kita tidak mahu bertaubat kepada Allah sementara kita diberi peluang oleh Allah. Kita ni masih lagi diberi peluang oleh Allah. Allah memberikan peluang kepada saya, dan begitulah juga Allah memberi peluang kepada sahabat-sahabat pendengar sekaliannya rahimakumullah, supaya mengambil kesempatan hidup ini untuk kembali kepada Allah sebelum nyawa kita diambil oleh Allah. Sebelum kita diambil nyawa oleh Allah, seandainya nyawa kita diambil oleh Allah nanti dalam keadaan kita tidak sempat lagi kembali kepada Allah, dalam keadaan kita masih leka, masih lupa, masih lalai dengan urusan-urusan dunia yang tidak ada kepentingan dengan ibadat, dalam keadaan kita sedang leka, lupa, berseronok dengan dosa dan maksiat kita, alangkah besar kecelakaannya nanti yang akan kita tempuhi seandainya Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan demikian. Wal'iyadha billahi min dhalik. Minta Allah jauhkan daripada kita semua ni mati dalam keadaan su'ul khatimah,
Amin ya rabbal alamin. Moga Allah jauhkan, moga Allah selamatkan kita daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam kecelakaan, mati dalam kemaksiatan, mati dalam kemunafikan, mati dalam kekufuran, wal'iyadzabillah min dzalik. Kerana azab yang menanti itu takkan dapat ditanggung, takkan tertanggung, takkan tertanggung. Inilah kenapa hikmah Allah Ta'ala menjadikan di atas dunia ni pelbagai jenis kesakitan. Di atas dunia ni Allah ciptakan yang namanya sakit, betul tak? Yang namanya sakit, yang namanya pedih, macam-macam lah kelakuan, kecelakaan, bencana yang kita tak sanggup nak tengok. Tengok pun tak sanggup. Itu kecelakaan yang bangsa dunia. Kita tak sanggup tengok saudara kita dibakar hidup-hidup, betul? Kita tak sanggup tengok suami kita dibakar hidup-hidup. Kita tak sanggup melihat isteri kita dan anak-anak kita dibakar hidup-hidup. Tak sanggup. Tengok pun tak sanggup, apatah lagi alami. Sepatutnya kita menggunakan akal kita yang waras serta keimanan kita tentang adanya azab yang dijanjikan oleh Allah, yang mana azab yang Allah siapkan ini tersangat dahsyat, tersangat dahsyat daripada azab-azab kesakitan dunia yang kita lihat pada hari ini. Sesungguhnya kita tak akan mampu, tubuh kita tak akan tahan dengan azab Allah Ta'ala. Ni panas ni, kita tak boleh duduk dalam bilik ni, teduh dah, tapi tak ada aircon pun buat kita gelisah dah. Padahal duduk dalam teduh dah ni, tapi kita tak boleh tahan. Menunjukkan memang kita lemah. Bagaimana kita nak duduk dalam api neraka Allah Ta'ala tu? Na'udzubillah min zalik. Padihnya, panasnya, pedihnya yang sangat dahsyat. Panasnya, pedihnya yang tak terakal di pikiran kita. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menjadikan dahsyatnya neraka tu, lautan api tu. Allah tidak menciptakan sebarang jenis kesenangan di dalamnya, melainkan dipenuhi dengan segala bagai jenis azab, siksaan zahir batinnya. Duduk dalam api yang sangat dahsyat. Api neraka tu seandainya diturunkan oleh Allah Ta'ala di atas dunia ni, sebesar buah kurma, api neraka yang sebenar, kalau Allah ambil dan Allah pindahkan di atas alam ni, dunia ni, sebanyak mana? Sebesar buah tamar. Akibat daripada tu, terlalu dahsyatnya kepanasan api neraka sebesar buah tamar ni akan menghancurkan 7 petala langit dan bumi. Dahsyat panasnya api neraka tu. Bagaimana tubuh kita nak dihumbankan di dalam lautan api neraka tu? Wal'iyadzabillah. Adakah kita tidak yakin dengan adanya neraka Allah? Kalau tidak yakin, maka kita bukan orang beriman. Kalau kita tak yakin wujudnya neraka Allah, maknanya kita tidak beriman dengan Quran. Kalau kita ragu-ragu dengan neraka Allah, maknanya kita tidak beriman dengan Al-Quran. Maknanya kita bukan orang beriman lah. Sebagai muslimin, mukminin, mesti kita percaya sungguh-sungguh adanya neraka Allah Ta'ala, yang mana azabnya terlalu dahsyat. Jadi bagaimana tubuh badan kita yang sedaif ini nak dihumbankan, nak dilemparkan ke dalam neraka tu dan tidak dikeluarkan. Dahsyat. Kita tengok rumah terbakar, cuba dekat. Serapat mana kita boleh dekat kalau rumah terbakar? Tak mampu kita nak dekat. Deruan api itu menakutkan, betul? Api ni bila besar, dia punya bunyi tu, deruan itu dahsyat, ngeri bunyi api itu. Bunyi neraka tu 500 tahun dah kedengaran dah. Bayangkan bagaimana dahsyatnya. 500 tahun perjalanan
Kalau kita berjalan 500 tahun lagi nak sampai, dengar dah bunyi api neraka tu. Auzubillah min zalik. Tiba-tiba kita ni nak dihumbankan dalam tu. Tahan ke kita? Kuat ke kita? Kita takkan terdaya. Kita takkan mampu. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala perintahkan apa? Wattaqu. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Jangan buat berani. Jangan buat berani dengan Allah. Jangan buat sombong dengan Allah. Jangan berlagak dengan Allah. Kena takut kepada Allah. Allah beruji kita dengan sakit, tak tahan dah. Uji dengan pening, tak tahan dah. Uji dengan lapar, tak tahan dah kita. Macam mana nak duduk dalam neraka Allah? Jadi mana-mana orang beriman, Allah Ta'ala menyuruh kembali kepada Allah Ta'ala dan takut akan dia, kerana sifat takut ni akan menghindarkan diri kita daripada berterus-terusan melakukan maksiat. Kalau ada sifat takwa dalam hati kita, takut dengan Allah, takut dengan azab Allah, akan menyelamatkan kita daripada berterus-terusan melakukan dosa dan maksiat. Dia akan menarik diri kita supaya meminta ampun kepada Allah. Maka makna inabah itu kembali kamu kepada Allah dengan makna bertaubat, dan takwa itu takut akan Allah Ta'ala, dan erti iqamatus solah. Apa yang dimaksudkan dengan iqamatis solah? Dirikanlah sembahyang. Apa maksud dirikan sembahyang? Allah Ta'ala firman, wa aqimus solah, hendaklah kamu mendirikan solat. Apa yang kita faham? Solat yang bagaimana yang diperintah oleh Allah agar didirikan? Solat yang bagaimana? Iaitu iqamatus solah, mendatang dengan dia dengan solat atas wajah, yakni atas cara ataupun atas kaifiat ataupun atas jalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Itulah solat yang Allah perintahkan kepada kita tu, kepada kita semua ni, baik laki-laki, baik perempuan, baik sultan, baik menteri, baik VIP, baik jutawan, baik rupawan, setinggi-tinggi pangkat darjat manusia atas dunia, sampailah serendah-rendah darjat. Jadi Allah memerintah kita supaya wa aqimus solah, hendaklah kamu mendirikan solat, suami ke isteri ke anak-anak. Solat yang bagaimana tu? Solat yang didirikan dalam keadaan apa? Mencukupi syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang zahir dan yang batin. Itu maksud solat yang Allah suruh. Jadi cuba kita semak diri kita, cuba kita semak diri kita masing-masing. Mari kita renung diri kita masing-masing. Adakah solat yang kita dirikan selama ini adalah solat yang diperintah oleh Allah, ataupun solat yang kita dirikan selama ini adalah solat yang tidak diperintah oleh Allah? Jadi kita semak balik, tengok balik, betul ke kita dah solat seperti yang disuruh, ataupun kita solat sekadar melepaskan batuk di tangga saja, asalkan buat. Apa syaratnya? Entah. Apa rukunnya? Tak tahu. Niat dia bagaimana? Wallahu a'lam. Akidah bagaimana waktu dalam solat? Tak tahu, tak pasti. Hati bagaimana dalam solat? Tak tahu. Dah buat, takut dosa. Dah buat, takut dosa. Sebab Allah suruh buat, jadi aku pun buatlah. Buat bagaimana? Buat dalam keadaan apa? Solat dalam keadaan jahil. Solat dalam keadaan jahil. Ni kita tak mau. Kita tak nak solat yang dilakukan dalam keadaan menyalahi yang disuruh oleh Allah. Kerana seandainya kita mendirikan solat walaupun cukup 5 waktu, tetapi solat yang kita dirikan itu bukan solat yang disuruh oleh Allah, maka tetap kita termasuk dalam golongan orang yang tidak mendirikan solat. Boleh faham tak? Contohnya, saya solat dalam keadaan saya masih berhadas besar. Saya solat dalam keadaan saya masih berhadas besar.
Sama ada perempuan ataupun laki-laki di dalam keadaan berhadas besar, dia solat, adakah solat tersebut solat yang disuruh? Tak. Allah memerintahkan solat yang didirikan dalam keadaan suci daripada hadas besar dan kecil. Betul tidak? Tiba-tiba kita mendirikan solat dalam keadaan hadas besar masih lagi ada pada diri kita, dengan sebab kita tak tahu cara-cara dan kaifiat mandi wajib yang sebetulnya bagaimana. Kalau perempuan lagilah, dia tak tahu masalah haid dia tak tahu masalah nifas dia tak tahu masalah istihadah dia. Bila dia tengok tak ada darah aja pada pek dia pun semayang. Dia tengok tak ada darah aja pada pek dia pun semayang. Dia pun mandi semayang. Bolehkah terangkat hadas besar kalau seandainya dia mandi wajib dalam keadaan haid dia belum selesai? Tak boleh. Tetap tidak akan terangkat hadasnya. Faham tak? Jadi orang perempuan kena belajar bab haid. Haid tu sekurang-kurangnya bagaimana, sebanyak-banyaknya bagaimana, darah yang bagaimana yang bukan haid. Jadi orang perempuan kena belajar betul-betul bab haid ni, sebab bab haid ni ada sangkut paut dengan sembahyang kita. Takut-takut nanti kita solat dalam keadaan kita masih haid. Kita takut kita solat dalam keadaan kita masih haid lagi. Nampak tak tu? Sebab tu kalau dalam hukum fiqah, kalau dalam kitab fiqah, orang perempuan nak tahu haid dia dah habis ke belum, bukan sekadar melihat pada pad yang dia pakai. Dengar baik-baik, ini hukum. Nak buat macam mana? Wajib dia memasukkan cotton bud, putih kapas dah sekarang, kulit telinga tu wajib dia masukkan dalam farak dia. Dia kena basuh dulu farak dia, kemudian masukkan putih kapas tu, dan dia buat pusingan. Masukkan putih kapas dan buat pusingan. Kerana darah haid apabila dia sedikit, dia takkan keluar sampai ke pad. Darah haid bila dia sedikit, dia akan membasahi dinding-dinding rahim dia. Dengan sebab itu darah haid dia tak akan keluar, padahal dia masih lagi haid, cuma darahnya sedikit, jadi darahnya tak keluar sampai pad. Nampak tak? Sebab tu dalam hukum fiqahnya wajib dia ambil putih kapas, masukkan ke dalam farak dia, kemudian buat pusingan. Tapi sebelum masukkan putih kapas tu, basuh dulu zohirnya. Zohir farak dia tu basuh dulu. Takut-takut nanti bila nak masukkan putih kapas tadi terkena darah yang ada di sebelah luar. Faham tak? Sekarang ni gunakan putih kapas sebab apa? Nak cek sama ada dalam rahim tu tadi ada darah ataupun tidak. Jadi basuh dulu farak tu, kemudian baru masukkan putih kapas tu, kemudian buat pusingan supaya putih kapas tadi kena kepada dinding rahim tadi. Kemudian bawa keluar. Kalau masuk putih kapas tu tadi jernih, putih, bila ditarik keluar pun warnanya putih jernih, itu menunjukkan haidnya dah clear, dah kering. Baru boleh mandi. Itu pun tengok seandainya tempoh adatnya dah cukup. Tempoh adat haid dia, kalau bulan lepas 8 hari, bulan ni dia kena tunggu 8 hari. Walaupun haidnya waktu 5 hari yang kelima dah kering, cek dengan putih kapas tak ada dah, dia tak boleh mandi lagi, kerana dia kena tunggu waktu adat haid dia bulan lepas tu selama 8 hari. Itu belajar bab haid lah. Kita bukan nak sembang bab haid sini, nak bagi tahu saja. Jadi bagaimana solat kita dalam keadaan bila tengok aja darah haid tak ada dekat pad, kita pun mandi solat, padahal belum cukup lagi. Adakah Allah terima? Allah tak terima, kerana solat yang didirikan itu tadi tidak menepati syarat.
Tu cerita bab mandi wajib. Kalau dia berusaha tak? Dosa meninggalkan solat. Solat tak sah tapi dia berusaha. Dosa. Sebab tu kata ulama, bila kita tak belajar fiqh, dia akan jadi maksiat. Apa maksud maksiat? Ibadat yang kita buat tu tak sah. Bila tak sah, makna kita tidak menunaikan. Sama ertinya dengan meninggalkan sembahyang lah. Meninggalkan maksiat, meninggalkan sembahyang maksiat tak? Maksiat, dosa tak? Dosa. Sebab tu kata ulama, kalau tak belajar fiqh, kita akan jatuh dalam maksiat. Kalau tak belajar akidah, seseorang boleh jatuh kufur. Kalau tak belajar tasawuf, nanti ibadatnya lari maksud. Sebab tu 3 ilmu ni, fardu ain. Belajarlah. Cari masa. Kita kena usahakan masa itu. Itu sebagai contoh. Maknanya bukan sekadar mendirikan solat. Bukan sekadar mendirikan solat. Wajib kita pastikan solat yang kita dirikan itu adalah solat yang betul, solat yang disuruh, solat yang diperintahkan oleh Allah, bukan asalkan solat. Wajib bagi orang perempuan belajar. Dan kalau yang ada suami, yang dah ada suami pun wajib belajar bab haid ni. Kita tak ada darah orang lelaki ni, tapi wajib juga belajar bab darah ni. Supaya, kenapa? Kerana kita yang wajib mengajar isteri dan anak kita masalah haid, nifas, istihadah, wiladah ni. Bukan ustaz yang wajib ajar bini kita. Kita wajib ajar. Walaupun kita tak ada darah, yang ada naik darah je. Itu tak ada darah kita naik darah, kering darah, darah tinggi. Tu itu ada. Darah haid kita tak ada, darah istihadah kita tak ada. Meskipun demikian, kita wajib belajar bab darah ni. Kenapa? Kerana kita yang wajib mengajar isteri dan anak-anak kita tentang masalah haid ni. Jadi belajarlah. Belajar. Tak perlu nak malu kita belajar hukum, sebab benda ni kalau tak belajar, nanti solat kita tak sah. Betul tak? Nanti tiap kali kita solat dalam hadar besar, kita ingatkan okey dah, ingat Allah terima dah, rupa solat yang kita buat tu tak cukup syarat. Sebab tu wa aqimus solah ni jangan pandang remeh ni. Wa aqimus solah ni, taklah kamu mendirikan solat. Apa maksud mendirikan solat? Iaitu mendatangkan dengan solat tadi atas jalan yang disuruh. Baik laki-laki, kalau laki-laki cara sembahyang macam mana? Kalau perempuan cara sembahyang macam mana? Aurat laki-laki macam mana? Aurat perempuan macam mana? Kalau sembahyang munfarid seorang diri macam mana? Kalau sembahyang berimam macam mana? Kita kena belajar. Kalau kita tak belajar, mana kita nak tahu jalan yang disuruh undang-undang solat? Macam mana kita nak tahu? Apa undang-undang solat? Apa dia undang-undang dia? Apa yang membatalkan dia? Entah. Dah macam mana solat kita? Macam mana solat kita? Kalau kita solat dalam keadaan sekadar solat, masuk waktu semayang, tak peduli nak belajar, macam mana solat yang kita buat tu? Dia ada undang-undang dia, dia ada peraturan dia. Kalau kita buat, baru sah. Kalau tak buat, batal. Kalau langgar, batal. Jadi apabila kita tak belajar, kita takkan tahu apa yang perlu dibuat dan apa yang perlu dijauhkan dalam sembahyang. Samalah macam undang-undang jalan raya ni. Kalau kita main bawa je kenderaan, tak belajar undang-undang, kita akan melanggar undang-undang tanpa kita sedar, betul tak? Tiba-tiba kena saman je. Kenapa? Ni awak langgar undang-undang. Oh, ya ke? Minta maaf lah, saya tak tahu. Boleh nak macam tu? Dengan Tuhan boleh nak jawab macam tu nanti? Ya Allah, minta maaf lah, saya tak tahu. Rupanya bab haid ni wajib mengaji, saya tak tahu. Minta maaf lah, ya? Boleh macam tu? Minta maaf lah, ya Allah, saya tak tahu pula cara cuci pakaian ni macam tu. Minta maaf lah, ya? Boleh macam tu? Kira boleh main langsam je, boleh main burn macam tu je. Ini ibadat, tuan-tuan. Tujuan kenapa kita dihidupkan oleh Allah, ibadat. Nombor 1. Bahkan solat pula nombor 1, ibadat yang paling besar sekali. Carilah ibadat yang dibuat dengan tubuh badan yang paling mulia nak melebihi solat. Tak ada. Solatlah ibadat yang dilakukan oleh tubuh badan yang paling mulia sekali adalah Bayang nak banding dengan haji, nak banding dengan umrah, nak banding dengan fisabilillah, semayanglah nombor 1.
Tiba-tiba yang nombor satu ni kita buat tak peduli. Kursus haji berebut, kursus haji penuh dewan, kursus tentang solat orang tak peduli nak belajar. Betul ke tidak? Kalau kursus haji umrah sanggup ambil cuti. Takut haji umrah tak sah, tapi tak takut solat tak sah. Dia belajar bab solat. Belajarlah, mana-mana ada orang belajar mengajar bab solat, haji ya. Orang lelaki-lelaki kena tahu cara cuci pakaian. Kadang-kadang pakaian yang kita pakai ni pakaian yang masih lagi najis hukum dia. Kena belajar bab cuci najis tu, bagaimana cara mencuci pakaian yang sahnya. Dapat pula sekarang ni kita pakai mesin basuh ni, bagaimana, macam mana cara dia. Kena belajar lah. Tak boleh main ikut dan main rasa-rasa bersih dah ni, rasa-rasa bersih dah, tak boleh rasa-rasa. Kalau kuih raya boleh rasa, ke mi goreng ke boleh nak rasa. Ini ibadat tak boleh rasa, kena belajar. Cuba kita renungkan, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah rahimakumullah. Ini tentang diri kita ni. Ini solat tentang diri kita ni. Macam mana solat isteri kita? Macam mana solat isteri kita tu, yang mana dia bawah tanggungjawab kita tu? Yang macam mana pula solat anak-anak kita tu, yang mana mereka juga bawah tanggungjawab kita tu? Kita yang nak kena pastikan sembahyang ni betul ataupun salah. Tapi kalau kita sendiri pun tak ambil peduli tentang sembahyang diri kita, bagaimana nak ambil peduli tentang sembahyang anak bini kita? Jadi jangan leka dengan tanggungjawab ni. Urusan dunia, harta, jangan sampai benda-benda ni, mana urusan harta benda ni, nak cari rezeki ni, kita tak pedulikan ni amanah yang Allah pikulkan atas diri kita. Jadi mari kita mengaji, mari kita belajar. Sekarang ni zaman teknologi ni, duduk jauh-jauh pun boleh mengaji, tengah malam pun boleh mengaji. Waktu surau masjid tutup pun boleh mengaji juga. Secara online ni boleh mengaji, boleh pandai juga rukun sembahyang kalau mengaji, walaupun secara online-nya. Sah juga ilmunya. Jadi tak ada alasan tak boleh nak belajar agama. Tak ada alasan sekarang ni. Kalau dulu boleh lah, jauh lah, dalam Korea saya tak ada majlis ilmu, dah tak ada kenderaan nak pergi begini, boleh lah kita nak buat alasan, walaupun alasan tu belum tentu Tuhan terima lagi. Sekarang ni tak ada alasan lah. Pagi ada kuliah dalam online ni, tengah hari ada kuliah dalam online ni, maghrib ada, lepas isyak ada, tengah malam ada, setiap hari ada. Kita je yang buat alasan macam-macam. Kita tak boleh lari. Jadi belajarlah supaya kita tahu. Wajib kita belajar fiqh, cara solat seperti yang diajar oleh Al-Imam Syafi'i. Jangan belajar Hanafi, Maliki, Hanbali tu. Itu mazhab mereka. Betul dah sisi mereka. Kita belajar cara solat yang diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i. Jangan mengaji Hanafi, Hanbali, nanti pelik daripada orang pula. Dah kita sini kata-kata Syafi'i, mengaji Syafi'i lah. Janganlah kita kampung kita orang mazhab Syafi'i panggil tok guru supaya mengajar cara solat Hanbali. Jadi peninglah orang kampung ni sekarang, bergaduh orang kampung ni sekarang. Baik. Jadi tolong jangan buat main-main dalam bab solat ni. Solat ni bila diabaikan, bila solat kita Allah tak terima, yang lain-lain Allah akan ambil berat sungguh-sungguh. Tapi kalau solatnya sah, solatnya lulus, solatnya selamat, nanti bila disoal, insya-Allah yang lain-lain itu akan diringankan oleh Allah. Ya Allah. Tapi kalau solat ni fail, Allahu Akbar, beratlah kita urusannya nanti. Mengajilah sahabat, bukan kena bayar pun, free je. Percuma je. Tak ada macam kursus nak jadi jutawan tu, kena bayar daftar RM1,500. Kursus nak jadi jutawan kena bayar ratus-ratus, ribu-ribu. Ni kursus nak mengesahkan solat free. Tak ada kena bayar. Allah mari sama-sama kita ngaji. Jangan pilih bulu. Siapa pun wajib belajar agama, wajib belajar supaya sembahyang kita betul dan nanti diterima oleh Allah. Kerana solat yang tak betul tak diterima oleh Allah. Sama hukumnya dengan tidak mendirikan solat. Orang yang tidak mendirikan solat, segala amal kebajikan yang lain tidak diberi pahala oleh Allah. Segala pahala amal lain yang kita buat tidak diberi pahala oleh Allah apabila solatnya gagal.
Dah apa faedahnya kita suami penat-penat cari nafkah yang halal? Bukankah kita nakkan pahala? Kalau nak dosa, baik kita cari rezeki yang haram tu. Betul? Kita nakkan pahala, sebab tu kita pilih kerja yang halal. Tiba-tiba bekerja pun tak diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Kerana kantoi pada bab solat ni. Orang yang tak solat, solatnya tak sah, yang tak diulang dengan cara yang betul, segala pahala amal yang lain akan digantungkan oleh Allah. Allah tak akan serahkan kepada dia selagi dia tak betulkan solat dia. Macam mana? Macam mana contohnya kita sekarang ni niat kita nak buat baik kepada mak bapak kita. Mak bapak kita dah meninggal dunia. Kita pun bermati-matian nak melakukan macam-macam amal. Sedekah sini, sedekah sana, zakat sini, zakat sana, wakaf sini, wakaf sana, qiyamul lail lah, beginilah, begitulah. Tiba-tiba pahalanya tak diberi oleh Allah. Sebab apa? Solat kita sah. Macam mana nasib ibu bapa kita dalam alam barzah tu? Tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Mana ganjaran pahala daripada anak-anak? Sedangkan anak-anak dia beribadat, buat baik macam-macam, tolong orang sini, tolong orang sana, derma sini, derma sana, pantang dengar orang minta dermanya, bagi, betul. Tapi tiba-tiba pahalanya tak diberi oleh Allah. Kerana apa tadi? Sembahyangnya tidak didirikan dengan cara yang betul. Jadi tolong ambil perhatian bab solat ni. Tolong ambil perhatian bab solat ni. Belajarlah. Kemudian macam mana nak tahu solat seperti yang disuruh oleh Allah? Belajar dalam kitab fiqh, dalam bab solat dia akan ajar kita daripada A sampailah Z. Daripada bab bersuci, basuh najis, angkat hadas kecil, angkat hadas besar, cara cuci pakaian, ambil wuduk, air yang bagaimana yang boleh digunakan, air yang bagaimana yang tak boleh digunakan. Kalau mandi wajib, bagaimana caranya? Kalau tak ada air nak bertayamum macam mana? Semua tu ada dalam fiqh. Ulama dah jalankan tanggungjawab mereka dah. Dah mengeluarkan hukum hakam daripada Quran hadis, dah buku kan, kita je nak belajar. Dan lagi firman-Nya Allah Taala, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un, hingga akhir ayat. Maksudnya firman-Nya Allah, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Sebenarnya telah dapatlah kemenangan. Siapa yang dapat kemenangan ni? Segala orang yang mukminun, orang yang beriman. Mana-mana orang yang beriman dapatlah kemenangan. Dapatlah kemenangan. Iaitu orang yang ada mereka itu. Yang dimaksudkan orang yang mendapat kemenangan tadi, orang yang ada khusyuk, yakni tetap anggotanya tak kala sembahyang, tetap anggotanya dan hatinya maksud. Sebab khusyuk ni maksudnya tetap hati di dalam solat tadi, hatinya tetap memandang kepada Allah daripada takbiratul ihram sampailah ke salam. Tu mana khusyuk. Kalau kita sembahyang seorang diri, pahalanya akan dikira selama mana khusyuk. Selama mana khusyuk, sebanyak mana khusyuk, itulah pahala solat kita. Ni kalau orang hakikat makrifat ni tak suka dengan pahala-pahala ni. Orang hakikat makrifat dia tak suka ni dengar pahala-pahala ni. Dia kata, apa ni sembahyang nakkan pahala? Apa ni sembahyang nakkan syurga? Dia kata, muka-muka korang ni, kalau Allah tak jadikan syurga, tak bagi pahala, memang korang ni confirm tak solat. Jangan macam tu. Janganlah action sangat. Kita sebelum berdiri merangkak dulu, betul? Hormatlah baby ni. Hormatlah baby ni. Tahulah kamu dah dewasa Orang dewasa tapi kalau tak tahu hormat baby, maknanya dia tak berakal lah tu. Dia dewasa tapi dia tak meraihkan baby, maknanya dia tak cerdik lah, betul? Kalau betul dia dah sampai kepada Allah, dia akan hormat orang bawah-bawah. Sebab dulu dia pun asalnya demikian, betul tak? Tapi bahaya kalau jenis nak lompat kelas ni, bahaya. Yang bawah-bawah tak mau mengaji, nak terus melompat naik tingkatan 6. Ni yang duk hukum, ini belajar fiqh nakkan pahala, nak padilat ini semua.
Orang bengap katanya, orang bangang ni semua ni. Kita cari Allah terus. Wah. Janganlah, bahaya tuan-tuan. Sebab tu ingat, sebab tu saya kata mengaji daripada bawah. Jangan lompat-lompat kelas ni. Jangan, bahaya. Nanti jadi macam tu. Jadi belagak, jadi sombong, jadi ujub. Apa gunanya? Meskipun kamu mengenal Allah, kamu kata kamu mengenal Allah, nakkan redha Allah, tapi kamu sombong. Adakah Allah terima? Allah tak terima. Hati-hati. Kita belajar daripada bawah. Sebab tu Nabi SAW menceritakan kelebihan-kelebihan amal. Kenapa tu? Apa hikmah dia? Nak menarik minat kita ni orang awam supaya dekatkan diri dengan ibadat. Orang awam dia takkan seronok nak buat ibadat kalau dia tak tahu apa-apa. Apa yang aku dapat? Kalau aku solat, kalau aku mengaji, apa yang aku dapat? Redha Allah. Redha Allah tu apa? Nampak tak? Jadi jangan sombong. Zaman sekarang ni zaman fitnah, sahabat. Hormat orang bawa. Meskipun kamu dah sampai, meskipun kamu beribadat nakkan redha Allah, kamu kena hormat orang yang imannya tak sama dengan kamu. Sebab tahap iman tu tak sama. Tak sama. Dalam bab ibadat ni ada yang baru nak dengar, baru yang nak dekatkan diri, ada yang sedang paksa dirinya berbelas tahun, berpuluh tahun nak buat ibadat, tapi bila pandangkan kelebihan yang Allah tawarkan, dekat diri dia dengan Allah. Betul dia? Lepas tu Nabi menceritakan kelebihan-kelebihan amal. Kata Imam Ghazali, ada hikmah. Ada hikmah menyebutkan baca Quran begini, solat duha begini, duduk dalam majlis ilmu dapat begini, dapat begitu. Jadi kita daripada yang tak nak belajar ni, tak nak mengaji, tak peduli langsung tentang kiamat, tentang ibadat ni, bila dengar kelebihan-kelebihan yang Allah tawarkan, rasa terpanggil kita nak buat. Betul? Biarlah peringkat awal dulu. Dia beribadat kerana nakkan pahala daripada dia beribadat nakkan puji-pujian orang. Itu dah memang tentu takkan diterima oleh Allah, namanya riya. Kita nak paksa orang awam beribadat supaya ikhlas, cari redha Allah, jangan pandang pahala, jangan pandang syurga. Jangan macam tu. Itu menunjukkan kita tak pandai. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi tahu beribadat kepada Allah ni, kalau nak harapkan syurga pahala ni salah, awal lagi Nabi takkan menceritakan apa pun kelebihan ibadat. Nabi akan cakap sembahyang berjemaah dapat redha Allah. Nabi takkan cakap 27 darjat dan sebagainya. Betul tidak? Pahala sabar bagian darjatnya, pahala sabar bagian darjatnya. Lebih baik Nabi kata barang siapa yang sabar dapat redha Allah. Tu je, cukup. Tapi kenapa Nabi menceritakan kelebihan ni? Buat begini dapat kelebihan begini. Tu niatnya supaya taruh cadang kepada kita ni. Kita ni orang yang lemah-lemah, dhaif ni, supaya terpanggil nak buat ibadat. Daripada meninggalkan ibadat, terpanggil nak buat ibadat. Masuk dalam ikhlas. Orang beribadat nakkan syurga, beribadat nakkan pahala, masuk dalam ikhlas juga. Cuma martabat ikhlasnya tidaklah sama seperti orang yang beribadat kerana nak mencari redha Allah. Tu nantilah sampai satu peringkat besok dia dewasa, dia akan ke situ. Jangan kita nak paksa budak-budak yang merangkak tu berlari. Hati-hati. Sekarang ni banyak orang syok sendiri. Kerana bateri habis. Sebenarnya telah dapat kemenangan segala orang mukmin, iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk dan tetap anggotanya, tetap hatinya mengingat Allah. Kalau kita sembahyang seorang, itu tadi kembali kepada khusyuk. Kalau 15 saat khusyuknya, itulah pahalanya, sikit je lah. Sebab tu kita ni sangat-sangat ditekankan supaya solat berjamaah, kerana solat jemaah ni dia ada keistimewaan dia. Apa keistimewaan dia? Meskipun tidak khusyuk imam dan makmum, tapi pahalanya sempurna. Allah bagi pahalanya sempurna dengan syarat dia solat berjamaah mengikut undang-undangnya, yang masbuknya, yang muwafiknya dan sebagainya. Bukan sekadar asal jemaah dapat 27. Kena belajarlah pula bab solat berjamaah tu macam mana niat dia. Ngaji. Jangan malam-malam ngaji. Mari. Mari ngaji. Cari duit, ngaji. Nanti dunia pun senang, akhirat lagi senang.
Dunia senang, akhirat pun lagi senang nanti, insya-Allah. Sana kot habis bateri kot. Kau tak jam. Mari kita mengaji. Dekat dunia kalian dah senang dah, ada kerja, ada gaji. Nanti balik dalam alam barzah pun senang juga, diberi kesenangan oleh Allah kerana amalan kalian diterima oleh Allah. Kan keberuntung tu. Dua tempat beruntung. Dunia pun beruntung, akhirat pun beruntung. Dunia pun bahagia, akhirat pun bahagia. Atas dunia pun senang, dalam kubur pun senang. Jadi mengaji. Kata ulama, contoh dalam 24 jam hidup kita ni, 24 jam kita ambil 40 minit je duduk dalam majlis ilmu, kira seimbang dah tu. Kira seimbang dah dunia dan akhirat dah tu. Kira seimbang dah. Bukan syarat kena bagi 12 jam belajar agama, 12 jam cari duit, bukan. Tak syarat. Allah bagi kita 24 jam. Kita ambil 40 minit, 45 minit. Kita ambil 40 minit. Ataupun kita ambil 45 minit duduk dalam majlis ilmu dengan niat nak belajar agar ibadat kita sah. Kata ulama, seimbang dah tu dunia dan akhirat. Seminggu 168 jam, kita ambil 4 jam je untuk belajar agama, nak pastikan cara ibadatnya betul. Kata ulama, seimbang dah tu dunia dan akhirat. Bukan nak kena bagi tempat-tempat dah. Ambil peluang cepat-cepat sebelum nyawa kita Allah ambil. Nanti tak sempat dah kita ngaji. Dan segala yang adalah sembahyang mereka itu memeliharakan dia. Jaga sembahyang. Melihara sembahyang ni bukan sekadar solat awal waktu, bukan sekadar solat berjamaah. Kata ulama, masuk dalam erti orang yang memelihara sembahyang, menjaga sembahyang adalah dia belajar, memahami, supaya dia dapat menunaikan hak-hak sembahyang tadi. Rukunnya begini, syaratnya begini, aku tak boleh buat begini, kalau aku buat macam ni nanti batal, kalau aku buat macam ni nanti kurang pahala, kalau aku buat macam ni nanti tak sah. Jadi dia belajar benda-benda tu. Dia belajar tu daripada mandi wajibnya, bersucinya, taharahnya, dia belajar. Inilah yang dimaksud. Bukan. Maksud menjaga sembahyang ni dibelajar solat. Itu maksud memelihara solat, menjaga solat. Bukan menjaga solat ni sekadar azan, sembahyang awal waktu, bukan. Apa faedah sembahyang awal waktu kalau tak sah? Apa faedah sembahyang awal waktu tak sah? Solat berjamaah tapi tak sah. Apa faedah? Nampak tak? Dia ngaji. Dan segala adalah di atas sembahyang mereka itu memeliharakan dia. Dan lagi firman Allah Ta'ala, illal musallina alladhina hum ala salatihim daiman, melainkan orang yang sembahyang, yang atas mereka itu orang sembahyang tadi yang berkekalan memeliharakan dia. Berkekalan. Jadi ayat tersebut katanya di sini memberi peringatan kepada segala tabiat manusia, dan bersifat mereka itu dengan keluh kesah dan terkejut dan menegah dan berhimpun, yang berhimpun segala usul akhlak yang dicelakan makna dalam sembahyang ni. Kemudian Allah Ta'ala mengistisnakan orang-orang mukmin yang beramal dengan amalan yang soleh, supaya jadilah mereka itu sebagai tauladan dan contoh untuk manusia seluruhnya. Di antara sifat orang-orang yang solatnya tidak sempurna, dia akan menjadi orang yang sentiasa keluh kesah. Dia akan menjadi orang yang keluh kesah, jiwanya tak tenang, jiwanya tidak tenteram, jadi serabut, jadi mudah, tak tahu nak cakap mudah nak terkejut, tergopoh gapa, tak tahu, kacau bilau. Tapi sebaliknya, orang tu kalau solatnya baik, solatnya betul, solatnya sempurna, dia akan menjadi setenang-tenang manusia walaupun dia menghadapi pelbagai masalah. Sebab faedah daripada solat yang berkualiti tadi tu.
memberikan ketenangan hati dia. Sebaliknya, kalau tidak jadi jadi celaru, kacau bilau, haru biru. Jadi haru biru. Maka diistisnakan, yang dikeluarkan mereka itu daripada bagai manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut. Sebelum tadi Allah sebutkan ciri-ciri orang yang soleh macam mana, dia tenang, dia khusyuk, dia tenang. Tapi sebaliknya lawan begitu, iaitu mana manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut, tergopoh gapah dan keluh kesah mengenakan mereka itu kejahatan. Bila datang pada benda yang tak diinginkan, jadi keluh kesah, jadi terkejut, jadi putus asa, jadi tertekan, jadi stres, macam-macam. Jadi solat ni sebenarnya memberi faedah yang sangat besar dalam hidup itu. Makna kita sedar ataupun tidak, wallahu a'lam. Jadilah nanti kita sambung lagi, insya-Allah. Moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki oleh Allah, diberi kesihatan, keafiatan yang penuh barakah, insya-Allah. Dan kita semuanya senantiasa Allah Ta'ala pilih duduk dalam majlis ilmu, dipermudahkan, diberi pertolongan oleh Allah. Terima kasih kepada sekalian yang mengikuti. Moga-moga ada manfaat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina ahli qutri wa thawab wa dhikr sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Aqimus shalah.